berkuliah secara fizikal, tuan-puan, dan kita pun dah alhamdulillah Putrajaya pun dah bebas daripada PKPB. Tuan-puan ni kira-kira ada PKP. Kami di Selangor, walaupun dekat sebelah saja, kita jenderam, masih lagi Selangor, jadi kena ikut SOP PKPB. Kuliah-kuliah di Selangor pun memang tak mula, tuan-puan. Sebab tu rehat banyak. Malam ni kosong lah. Sebab tu malam ni kita boleh ganti. InsyaAllah, tuan-puan, kita akan sambung antara dipanggil sifir hukum akal yang akan kita guna sepanjang perbahasan dalam ciri pengenalan terhadap ketuhanan. Jadi kita akan bincang dalam kitab kita ni, dia agak detail sedikit. Ada 20 ciri ketuhanan yang kita akan bincang. Setiap ciri pengenalan ketuhanan itu asasnya kita akan menggunakan sifir hukum akal. Sebab itulah basic sangat penting untuk kita tahu. Malam ni kita akan sharing penutup. Kita akan lengkapkan pembahagian yang ketiga, hukum akal yang ketiga. Kita akan buat rumusan pada malam ini ke semua ketiga pembahagian hukum akal. Dan cara kita nak guna sifir ini akan digunakan setiap ciri, bermula daripada ciri wujud, qidam, baqa, sampailah ma'nawiyah, kaunuhu. Kesemuanya akan digunakan sifir hukum akal untuk kita decide, untuk kita tentu setiap ciri yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sambung malam ni yang ketiga, iaitu ciri yang pembahagian hukum akal yang ketiga, iaitu pengenalan ataupun definisi harus pada akal. Saya ulang balik, tuan-puan, sebagai kita punya ulangan ataupun refresh balik. Yang kata hukum akal ini ialah hukum yang diputuskan oleh akal kita menepati dengan realiti yang sebenar. Kalau akal yang tidak dipandu oleh ilmu syarak, dia akan decide, dia akan putuskan dengan tidak membetuli realiti yang sebenar. Itu tidak orang panggil apa, tidak lepas kita tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana kita tak pandai untuk menggunakan akal kita. Kita decide, kita buat keputusan tidak membetuli dengan realiti yang sebenar. Sebab itulah kenapa perlu juga kita belajar hukum akal, supaya kita pandai implement mengikut realiti yang sebenar. Jadi hukum akal ni, tuan-puan, selalu kita sebut, dia bukan akal kita buat keputusan. Berbeza dengan tiga hukum lagi, ataupun berbeza dengan hukum syarak dan hukum adat. Dua hukum lagi. Hukum syarak ini hukum ataupun keputusan yang digubal oleh syarak. Syarak ni merujuk kepada syari' hakiki, iaitu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menggubal setiap hukum, wajib, sunat, haram, makruh, harus, sah, batal, fasidah. Jadi hukum itu diputus, dibuat, dikeluarkan ataupun digubal oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dilaksanakan oleh manusia. Jadi kita ini sebagai pelaksana, yang penggubalnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena follow sahaja, bukan kita yang buat. Yang kedua, hukum yang kedua dipanggil hukum adat. Hukum adat ini hukum yang diputuskan berdasarkan kepada teori pengulangan. Teori pengulangan berlaku di lapangan. Biasanya kalau berlaku, ulama kaji lebih 2 ke atas. Itu dipanggil pengulangan. Kalau sekali tak berulang. Pengulangan 2 ke atas boleh dibuat keputusan. Makan banyak itu tengok dia tak sama. Nisbah 2, 3, 4, 5 pinggan tak sama. Cumanya teori dia banyak ataupun sedikit. Kalau makan banyak, maka result akan keluar ialah kenyang. Jadi kenyang itu siapa yang buat keputusan? Bukan syarak, bukan akal, tetapi adat. Kebiasaan berlaku. Kebiasaan berlaku di sekeliling kita. Kalaulah api ini sifat dia terbakar,
Biasanya kalau tidak ada manik, tidak ada unsur pencegahan ataupun penghalangan daripada terbakar, kita bakar dia akan terbakar. Itu dia panggil hukum adat. Hukum adat kalau tidak ada manik, tidak ada cegahan, tidak ada halangan, dia akan terbakar. Kalau basah tu halangan, dia tak terbakar. Kita bakar pun dia tak akan nyala. Kenapa? Kerana dia ada halangan. Kalau tidak ada sebaran halangan, biasanya kita bakar akan hangus. Sebab itulah lahirnya tumpuan mustahil pada adat. Apabila bakar tak hangus. Biasanya bakar akan hangus, tapi ada ke tidak kalau bakar tak hangus? Ada. Kalau ada, cara kita nak praktik, kita nak ukur, nak hukum, jangan tersilap dengan akal. Ada orang mengatakan tak logik pada akal. Itu pertimbangan akal yang tak tepat, yang tidak membetuli real. Yang sebenar bukan tak logik pada akal, tetapi tak logik pada adat, ataupun dipanggil mustahil adat. Nabi Ibrahim AS dilontarkan di dalam api, dipanggil raksasa api, unggum gergasi. Tetapi dilontarkan Nabi Ibrahim dalam raksasa api itu, Nabi menyatakan, Allah Ta'ala menyatakan tak hangus walaupun seorak bulu. Qul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah perintah kepada api, kerana api itu makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Tak boleh hangus walaupun seurak bulu. Apa akal kita nak hukum? Inilah tepat yang perlu kita pandai menggunakan pertimbangan adat, akal, syarak. 3 pertimbangan. Majoriti kita kata mustahil, tak logik akal. Kalau bakar tak hangus, berjalan atas api tak terbakar, berjalan atas air tak tenggelam, itu logik di luar logikal ataupun tak logik akal. Maka pertimbangan yang tidak membetuli dengan sebenar. Sebab itu kenapa perlu kita belajar hukum akal. Sebenarnya tumpuan itu mustahil adat, tapi harus pada akal. Adapun akal ini beza di mana tumpuan? Beza di akal. Akal bukan buat keputusan, tidak. Akal ini bukan dia yang menggubal keputusan, tidak. Akal ini dia hanya follow, dia hanya menghukum mengikut real yang sebenar. Sebab tu dalam kitab tua tuan-puan, kitab lama dia panggil apa? Dia panggil akal ini hanya menyungguh perkara yang sungguh. Itu dia punya bahasa lama. Dia hanya menghukumkan perkara mengikut real yang sebenar. Sebab tu kita kena ada panduan guideline daripada syarak. Kalau Allah Ta'ala ni tuan-puan, status dia, ciri dia yang kita nak bincang 13 plus 7 ini, yang 13 tu basic, 7 itu tambahan. Salah satu ciri dia ialah ada. Yang kedua, dia ini tidak, ciri dia tuan-puan, dia tidak ada mula bagi ada dia. Dia tidak ada permulaan. Berbeza dengan kita, ada mula. Jadi ini ciri pengenalan yang kita akan belajar. Ciri pengenalan ketuhanan. Apa akal kita nak hukum ciri Allah yang bernama ada, wujudun? Allah sebut Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda bainahuma fi sittati ayyam. Dia panggil, Allah nak cerita dia ada dalam bentuk indirect. Dia tak cerita direct dia ada, tapi dia cerita Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Akulah yang mencipta langit bumi dan antara langit bumi ni, semuanya aku cipta. Dia nak cerita status yang pertama dia ini, ciri ni ada. Baik, ada ni apa akal kita nak decide? Kalau akal kita hanya follow tuan-puan, hanya menyatakan mengikut real yang sebenar ada, maka kita kata Allah ini mesti ada. Kalau akal menyatakan tidak ada, tetap Allah itu ada. Kalau semua manusia atas dunia menyatakan Allah Ta'ala tidak ada, Allah Ta'ala tak wujud, tetap Allah itu wujud. Sebab itulah tuan-puan, akal buat ataupun tak buat keputusan, dia tidak mempengaruhi status Allah Ta'ala. Cuma akal ini mengikut real yang sebenar. Sebab itu dalam kitab tua dia kata akal ini hanya follow benda yang sungguh. Allah Ta'ala sungguh dah ada. Ya, dia sungguh ada. Maka apa akal kita nak kata? Akal kita just decide
confirm, sungguh Allah Ta'ala ini ada. Ini sahaja di peringkat kita. Adapun di peringkat Allah Ta'ala, kita buat keputusan ke tak buat keputusan ke, tetap tidak mempengaruhi status dan ciri yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik serta tuan-puan, ini dipanggil keputusan yang diputuskan oleh akal mengikut real yang sebenar, bukan akal yang decide buat keputusan, bukan. Baik serta kita sambung malam ni tuan-puan. Yang ketiga ialah harus pada akal. Dia harus ni simple saja tuan-puan, tapi kita kena faham dulu dua lagi, sebab dia di antara tengah-tengah. Harus ni tuan-puan, walaupun nampak simple tapi dia penting. Takut kita tersilap. Ada orang mengatakan bahawa Allah Ta'ala cipta manusia, dia cipta rezeki, dia dah buat rezeki ni, dia decide rezeki ni, dia azali, sebelum adanya kita. Kita akan belajar ciri yang ada kombinasi ataupun ada perkaitan di antara beberapa ciri, iaitu ciri qudrah, iradah dan ilmu. Ni tiga serangkai dia saling kait berkait. Allah Ta'ala buat sesuatu benda berdasarkan plan dia. Plan itu dia panggil dia plan dengan sifat nama dia iradah. Tuan-puan pun sebelum tuan-puan sampai di surau ini, pertama tuan-puan akan buat keputusan dulu. Kita rancang. Kenapa rancang? Rancang tu sebenarnya kita menentukan ataupun kita decide untuk buat sesuatu benda. Kita decide itu dengan apa? Dengan sifat yang ada dalam diri kita yang nama dia iradah, keinginan, kemahuan. Bahasa lama dia panggil nak. Ni kita ni dia kitab penulis dia orang Kelantan, jadi banyak dia guna bahasa Kelantan lah. Kenapa kita nak? Kenapa kita ada keinginan? Kenapa kita ada kemahuan? Kerana dia ada sifat nak dalam diri dia. Sifat mau dalam diri dia. Sifat mau ini dalam bahasa Arab dia panggil iradah. Dalam bahasa kita keinginan, kemahuan. Siapa yang mencipta? Allah. Allah cipta ini dengan apa? Adakah dia cipta dengan zat dia? Dia mencipta dengan sifat kudrah yang ada pada diri dia. Kalau Mu'tazilah kata Allah cipta dengan diri, bukan dengan sifat. Itu perbezaan dengan perbezaan dasar di antara Mu'tazilah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah dia ada Allah itu berciri, Allah ada ciri dan Allah ada diri dan Allah ada perbuatan. Itu Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi Mu'tazilah dia kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ada diri, tidak ada ciri pada Allah. Apa saja Allah buat dengan diri dia, tidak ada kaitan dengan ciri kudrah. Innallaha ala kulli syai'in qadir, itu ditafsirkan oleh Mu'tazilah. Qadir itu merujuk diri dia yang berkuasa. Qadir itu diri Allah yang berkuasa. Kalau kita tuan-puan, kalau Mu'tazilah nak adaptasi kepada konsep kita ni kenapa tuan-puan boleh sampai ke sini? Kerana saya kuat, saya ada rain, saya ada tenaga, sebab tu saya boleh sampai sini. Dia faham Mu'tazilah ini konsep kalau kita, kekuatan kita, diri kita tidak ada ciri pada kita. Kan tenaga tu ciri dalaman. Sifat orang panggil apa, kudrah dalam diri kita, perkuasa dalam diri kita ni. Dengan sebab perkuasa dalam diri kita, sebab tu kita ada tenaga. Sebab tu kita ada rain. Rain tu, tenaga dalam diri kita tu Allah Ta'ala cipta. Maka dalam pahaman Ahli Sunnah yang kita pegang, itu bukan diri, itu ciri, dia beza. Ini tempat-tempat perbezaan dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah memang hari ni firqah Mu'tazilah dah tak wujud, tapi pahaman dia ada. Pahaman dia masih dipegang kalau kita tak betul-betul solid Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita pun kadang-kadang kita pun pegang bahawa kita ini boleh kuat kerana diri kita, bukan kerana ciri. Itu dia panggil Mu'tazilah. Adapun Allah Ta'ala dia buat satu benda tuan-puan dengan sifat yang bernama kudrah, yang ada pada diri dia. Dan dia buat ni tuan-puan dengan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan kemahuan dia dengan sifat iradah pada dia. Ini dia panggil perkaitan tiga serangkai. Tiga ciri itu dia saling kait berkait. Dia akan buat
suatu benda berdasarkan kudrah dia, menggunakan ciri pekuat yang panggil pekuasaan ada pada diri dia, berdasarkan apa? Berdasarkan keinginan dia. Apa yang dia buat matching ala wafqil iradah. Kita akan belajar akan datang. Matching dengan, tak akan lari sedikit pun dengan keinginan, kemahuan dalam perancangan dia. Maka iradah. Dan juga apa yang dia buat berdasarkan perancangan dia, berdasarkan apa yang dia mau, berada di dalam pengetahuan dia. Itu dia panggil ilmu. Ilmu. Ini kaitan pula dengan ciri ilmu. Apa yang dia buat, dia tahu. Apa yang dia rancang, dia tahu. Maka ada orang mengatakan, tuan Allah cipta manusia dan Allah cipta rezeki. Apa yang saya nak mention tuan, ada orang mengatakan bahawa rezeki, kalau Allah buat manusia, mesti Allah buat rezeki. Ini kesilapan menhukum menggunakan minda ataupun akal yang tidak dipandu oleh wahyu syara'. Mudah katanya, dia tidak ada guideline dalam panduan hukum akal. Ini sebenarnya tuan silap, bukan tak tepat, silap. Dia kata kalau Allah Ta'ala buat kita, maka mesti itu hukum tuan. Mesti ni bukan hukum syara', bukan hukum adat, tapi dia hukum akal. Mesti Allah buat rezeki. Kalau Allah tak buat rezeki, macam mana nak hidup? Macam mana orang nak makan? Tak boleh. Kalau Allah buat manusia, dia tak buat rezeki. Mesti buat rezeki. Jangan bimbang, dia kata mesti Allah buat rezeki. Maka rezeki ni tuan-puan, bukan mesti Allah buat. Kalau mesti Allah buat, itu terpaksa bagi dia. Hanya pertimbangan akal yang berada pada level ketiga yang malam ni kita nak bincang, iaitu harus. Mana harus apa? Boleh dan tak boleh. Maksud apa? Boleh dia nak buat dan boleh juga dia tak nak buat rezeki. Dia boleh hidup tanpa rezeki. Boleh hidup tanpa makan. Dia boleh hidup tanpa makan. Daripada roh tak ada, dia boleh buat roh tuan-puan. Kita hidup ni, daripada kita jasad tak ada, dia boleh buat jasad. Daripada kita roh tak ada, dia boleh buat roh. Dan combinekan dua ni jadi hidup. Maka hidup ini dia nak bagi rezeki untuk kesinambungan hidup kita. Itu asbab saja. Rezeki itu dia bagi tuan-puan, status hukum akal hanya harus. Boleh dia buat, boleh dia tak buat. Tak menjadi paksaan ke atas diri Allah untuk mencipta rezeki bagi makhluk Allah Ta'ala. Sebab itulah tuan-puan, boleh hidup tanpa rezeki. Tanpa rezeki boleh hidup. Itu tempat-tempat yang perlu kita berhati-hati di dalam penggunaan istilah hukum akal. Baik, settle tuan-puan. Apa yang saya nak sebut sebagai intro ini supaya mudah apabila kita baca go through, apa kita baca express, tak perlu hurai kerana kita dah tahu. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, dia dua benda yang perlu kita faham dulu. Kerana harus ini dia berada di tengah. Boleh ada, boleh tiada. Kita faham dulu ada tiga hukum akal, pertimbangan yang kita akan guna sepanjang perbahasan ciri pengenalan Tuhan. Pertamanya apa tuan-puan? Pertamanya dia panggil wajib pada akal. Wajib pada akal ini bahasa syarak. Kita alih bahasa kepada kita, dia akan keluar ayat terjemahan kita, mesti ada. Mesti itu tuan-puan hukum akal. Mesti ada perkara yang ada. Kalau perkara itu ada, kita akan guna mesti ada. Perempuan pun biasa kita guna juga. Orang tanya, nak pergi surau tak? Dia kata nak pergi ya. Kenapa? Kuliah. Nak pergi kuliah. Ustaz ada tak? Ada. Betul ke? Mesti ada. Aku call dah pagi tadi. Kenapa tuan-puan buat mesti ada? Mesti itu apa? Mesti itu keputusan untuk tahqiq, untuk kesimpulan buat. Apabila orang tanya kita, kita akan buat kesimpulan. Mesti ada. Apa makna mesti ada? Mesti ini terjemahan daripada wujubun wajibun. Mesti ini dipanggil tetap, tidak berganjak. Itu makna tetap. Apabila kita buat keputusan mesti tetap, dia tidak akan berubah dan berganjak. Baik, settle tuan-puan. Maknanya kesimpulan rumus yang pertama tuan-puan, wajib pada akal yang pertama ialah mesti ada
perkara yang ada, dan mesti sungguh. Satu lagi tuan-puan, kita buat ini, kita buat terus detailkan. Tapi kalau biasa kita asah tuan-puan, dia hanya buat satu je, satu rumus, mesti sungguh, perkara yang sungguh. Tapi kita teruskan buat dua untuk lebih mantap kita punya pemahaman kita. Pertama tuan-puan, rumus yang pertama wajib pada akal. Contoh, kita dah bagi contoh, rumus saja. Rumus dia ialah mesti ada. Kalau perkara itu ada, mesti itu tuan-puan hukum. Adapun perkara ada itu bukan hukum. Itu dipanggil muta'allaq bagi hukum. Dia panggil benda yang kita nak hukum. Kita nak hukum mesti ada benda. Hukum di atas benda. Ustaz ada dah. Ustaz itu bukan hukum. Mesti ada tu. Mesti ada tu hukum. Siapa ada? Benda. Jadi benda ini dia panggil, orang panggil apa? Benda yang dihukumkan. Kita nak faham hukum akal dan tuan, mesti ada perkara yang ada. Mesti sungguh perkara sungguh. Settle. Kalau benda tu sungguh tuan, kita guna istilah terma mesti sungguh. Tapi ini untuk jas pendetilan sahaja. Kalau kita tak apa nak faham pun, jas satu je rumus. Mesti ada je. Sungguh ke tak sungguh ke? Tetap kita kata mesti. Sebenarnya kita dah lama guna, cuma kita tinggalkan, kita tak tahu beza di antara sungguh dengan ada. Kita tiap-tiap hari guna tuan-puan. Ada kita guna sungguh, ada kita guna ada. Ada guna sungguh, ada kita guna ada. Kita tanya kawan kita, mau lapar? Lapar sungguh lah. Dia tak kata ada lapar, tak kata. Penggunaan itu kita pandai guna, tapi kita dah tinggalkan dia punya perincian pendetailan apa nama perbezaan di antara sungguh dengan tidak. Sungguh ni tu mesti ada ni tuan-puan, dia refer kepada status perkara itu maujud, benar-benar ada, boleh dikesan dengan panca indera. Kalau benda itu status ni dia panggil asy-syai'ul ma'lum ataupun syai'in arba'ah dalam kitab akidah. Ulama akidah mengkelaskan suatu perkara dalam dunia kita, dalam kehidupan kita ini ada status dia. Pertama tu pada ada 4, kita bagi 2 saja. Pertamanya ialah status wujudun ataupun maujud. Status benda ada. Apa makna ada? Perkara yang boleh dikesan dengan panca indera, sama ada panca indera itu secara zahir ataupun panca indera secara dalaman. Dia panggil maujud fi wujudan. Wujudan ni dalaman. Kita boleh kesan dalaman kita. Kita rasa sakit ni, kita boleh kesan sakit. Kita rasa tenaga ada ke tidak? Ya, kita boleh kesan secara dalaman kita. Kita rasa kita kuat. Itu dia panggil maujud fi wujudan. Satu lagi maujud fil kharij, itu zahir. Tuan-puan boleh nampak kalau benda tu ada. Tuan-puan boleh dengar kalau benda tu ada. Tuan-puan boleh sentuh kalau benda tu ada. Tuan-puan boleh rasa dengan lidah kalau benda tu ada. Mana benda yang boleh didapat dengan panca indera, status dia benda itu wujudun, benda itu ada. Apabila benda itu ada, kita akan guna hukum mesti ada kerana perkara ni ada. Tapi kalau benda itu tidak ada, level kedua dia panggil amrun i'tibar. Benda yang kita faham dengan analisis akal kita. Benda kita faham. Mana benda kita faham ini ulama kelaskan, nama dia ialah amrun i'tibar, perkara yang boleh difaham. I'tibar ni difaham menggunakan akal kita. Lapar ni tuan-puan bukan boleh nampak. Saya tengok Puan Syekh kita, Syekh Fajri kita, tak nampak lapar. Tak makan lagi ni ustaz, daripada balik kerja lagi tak sempat ni. Lapar ni, tak nampak lapar. Tuan-puan nampak dia lapar? Tak nampak. Dia nampak. Maksud kita nampak dia, bukan dia nampak lapar. Dia pun tak nampak lapar. Mana ada lapar? Lapar ni apa namanya, dia just nama, merujuk kepada apa? Janda tu pun nampak janda. Nampak ustaz janda ada? Tak nampak janda. Duda tak nampak, janda tak nampak, single tak nampak. Janda tak nampak, botak tak nampak, lapar tak nampak, kenyang tak nampak. Semua ini kita faham kerana dia merujuk kepada panggilan. Macam tu puan, beza di antara sungguh dengan ada. Hukum kita nak kata mesti ada ataupun mesti sungguh. Saya selalu buat contoh. Sebelum daripada ni kita dah buat contoh, tapi ni tak masuk lagi ciri pertama. Ciri kedua tak bertemu lagi dengan contoh-contoh tu tuan-puan. Kita bagi contoh awal. Contohnya tuan-puan, kita pergi rumah janda. Nak menengoklah dah janda kan? Nak menengoklah. Tok Iman ni pergilah nak menengok janda. Dia pergi tengok janda, ada ke tak ada janda? Dia kata ada janda.
Ada janda tu merujuk kepada ada perempuan yang dia nak tengok tu. Bukan janda ada. Ada, kita tanya dia, pergi tak kata nak menengok hari Minggu ni? Pergi ke rumah janda tu, presiden sebelah tu? Dia kata pergi ustaz. Kita bertanya dia, ada ke janda? Ada lah ustaz, dah deal apa, dah janji. Takkan tak ada pula, dah janji siap dah. Kita tanya ada. Dia jawab. Baik, kita pun tanya lagi. Baik, menengok. Dia kata takkan pergi pejam mata. Tengoklah. Lepas tu kata janda ni cantik, kata janda ni lawa sungguh. Lawa sungguh tu imam kenal. Sungguh ke cantik? Dia pun cakap, sungguh ustaz. Belum ni duk tengok gambar ya. Duk tengok profil Facebook ya. Pergi tengok live ni memang cantik sungguh. Kita tanya sungguh. Kalau orang Kelantan dia ada makrili sukum. Sungguh. Tu ikut slang lah, ikut tempat lah. Tempat saya tu dia nyah tinggi bom. Sungguh. Kenapa tu? Dia nak menyatakan bahawa benda itu bukan ada tapi sungguh. Sebab apa dia tak kata ada cantik? Kita pun tak tanya ada cantik ke tak ada. Kita tanya ada janda tu, diri dia tu ada. Lepas tu kita tanyalah cantik sungguh ke tidak. Kerana beza tuan-puan, cantik benda yang amrun iktibar, boleh faham dengan akal, bukan boleh kesan. Cantik tuan-puan tak nampak tengok kena ke muka. Muka cantik, tapi cantik tak boleh lihat. Hanya boleh dilihat ialah wajahnya yang cantik. Sebab cantik itu dia benda abstrak, mengikut kita. Dia tak boleh kesan. Boleh kesan tu diri dia. Maka inilah tuan-puan orang panggil benda yang bukan maujub, tapi benda yang amrun iktibar, yang berada pada level yang sungguh. Maka kita mesti mengguna mesti sungguh. Kita akan guna setiap ciri Allah sama tuan-puan. Ciri Allah ada 13, ada 7 yang ada. Hak lain semua amrun iktibar. Qidam tuan-puan, contoh saya ambil di contoh ciri Allah. Sungguh dengan mesti ada. Qidam ni tuan-puan, qidam Allah ni ciri kedua. Nama dia tak qidam Allah. Apa dia qidam Allah? Baik, sebelum kita bagi contoh qidam tuan-puan, saya turun rumus yang kedua. Sebab kalau tidak kita tak boleh nak guna contoh qidam. Saya turun rumus pertama. Rumus kedua apa tuan-puan? Sebab apa nak kena tahu rumus satu, rumus kedua? Kerana rumus ketiga kita nak sebut malam ni tuan-puan, dia sangat simple, dengan syarat tuan-puan dah clear rumus pertama, rumus kedua. Rumus kedua ni dia lahir apa? Mesti juga, tapi mesti tiada. Kalau perkara tu jenis ada tuan-puan, kita nak decide benda ni tiada, kita mesti kata mesti tiada. Janda ada janda? Janda tiada. Mesti tiada janda. Tu. Mesti tiada, ataupun kita panggil mesti tak ada. Ini berdasarkan slang. Kalau slang di sana, di kampung di negeri sana, di kampung saya apa Kelantan dengan Fatani, dia kata tak ada dan dak sama. Mesti tiada. Satu lagi, mesti tak sungguh. Kalau benda tu sungguh, dia kena kata mesti tak sungguh. Sungguh ke tak? Tak. Sungguh ke tak? Tak, sama. Mesti tak sungguh ataupun mesti tak sungguh. Itu biasa slang saja. Tak dengan tak itu slang. Tapi mesti tak ataupun mesti tak. Kalau tu sungguh. Tapi kalau benda tiada, dia mesti kata mesti tiada. Ada ke tiada? Mesti tiada. Baik, settle tuan-puan, dua rumus. Mesti tiada kalau benda tu benda yang tiada. Mesti sungguh kalau benda tu benda yang sungguh. Dan mesti tak, mesti tiada, ini untuk istihalah. Dia panggil rumus yang kedua ni mustahil pada akal. Mustahil pada akal ni tuan, benda yang tidak layak pada Allah. Maka dia kena buat rumusan mesti tiada, ataupun dia panggil mesti tak ada, ataupun dia panggil mesti tak sungguh. Baik, settle tuan-puan. Baik, last sekali masuk malam ni, iaitu mesti harus. Apa dia harus tu? Rumus yang ketiga harus ni mudah. Kenapa? Kerana dia kedua-dua terima. Di antara ada dengan tiada, dia boleh terima kedua-dua. Balance. Sebab tu dia kata boleh terima ada dan boleh terima tiada. Ini rumus yang ketiga. Contoh apa tuan-puan? Contohnya ialah adanya manusia, adanya alam, adanya makhluk. Ada makhluk ni tuan-puan, timbangan akal kita
hanyalah harus. Apa makna harus? Boleh Allah nak adakan dan boleh juga Allah Ta'ala nak tiadakan. Maksudnya Allah tak nak cipta. Tapi apabila kita dah ada, maka mestilah. Sebab dah ada sekarang, mesti ada. Tapi sebelum kita ada, dulunya tuan-tuan, dia berada pada harus. Boleh untuk Allah buat dan boleh juga untuk Allah tak nak buat kita dulu. Tapi apabila Allah buat, dia panggil wajib wajib ada. Baik, settle. Begitulah contoh last sekali tuan-tuan, kidam. Kita nak bagi contoh. Jadi kidam ni tuan-tuan, ciri Allah Ta'ala yang bernama kidan. Apa makna kidan? Sedia kala. Itu terjemahan, bukan makna. Makna dia tidak ada permulaan bagi ada Allah. Dia panggil bahasa simple, tak ada mula bagi ada diri Allah. Maka mustahil, apa dia panggil, wajib, mesti ada sifat ciri yang bernama sedia kala. Ini rumus hukum akal kita kena buat. Apabila kita bertemu dalam Quran, Allah Ta'ala ini sedia kala, tidak ada mula. Apa akal kita nak decide? Maka akal kita kata mesti Allah ini ada sifat yang bernama sedia kala. Apa makna sedia kala? Tidak ada mula bagi ada diri dia. Mesti ada sifat. Kita ada mula, itu beza. Kita ada mula. Sebab tu ciri pengenalan tuan-puan nak kenal saya, tuan-puan akan tanya bila ustaz berada di presiden sebelah. Kenapa duk tanya sangat bila ada? Bila duduk di presiden sebelah, bila duduk di Jeneram, bila duduk di KL. Kenapa? Kerana ciri pengenalan makhluk satunya ialah dia panggil ciri basic untuk kenal tuan-puan. Mesti kita tanya bila kerja di Putrajaya, bila berada di presiden sebelah. Kenapa tanya bila? Itu ciri untuk kita collect maklumat daripada dia, untuk kita kenal. Begitu Allah Ta'ala sama, dia tidak ada mula. Ciri nak kenal dia, jangan tanya bila dia ada. Oh, Allah ada dulu baru kita ada. Dah, dia tidak ada mula. Tak boleh fikir dengan akal. Dia tidak ada mula bagi ada diri dia, dan dia tidak ada penhujung. Maka tidak ada mula tuan-puan, ciri dia. Apa yang akal kita nak buat rumusan, akal kita kata mesti Allah ini ada sifat yang tidak ada mula. Mesti Allah Ta'ala ini bersifat dengan kidam. Itu dia panggil rumus contoh akal. Baik, saya tuan-puan. Dan qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, kita akan baca ekspres. Dah faham, clear dah, maka kita ekspreskan. Ada lebih kurang 10 minit saja lagi, dia 8.40 kan, 8.39. Dan pengenalan atau ta'rif atau definisi harus pada akal itu ialah barang yang difikirkan dengan akal, terima sungguhnya. Dia guna sungguh, terima sungguh. Sungguh pun dia boleh terima, dan tidaknya tidak sungguh. Dia boleh terima dua-dua. Dia boleh terima terima tiada, terima ada dan terima tiada. Terima ada dengan terima tiada ni di awal sebelum Allah cipta kita. Status kita dulu ni tuan-puan, status di sisi akal harus untuk Allah nak ada dan harus untuk Allah tak nak buat kita. Itu status kita. Begitulah yang kita sebut, yang kesilapan kita guna ayat Allah buat kita dan mesti Allah buat rezeki. Itu salah tuan-puan, kesalahan dalam bidang ilmu usuluddin. Kenapa? Kerana seolah-olah menjadi paksaan bagi Allah untuk buat rezeki bagi kita. Tidak. Kalau kata wajib ini tuan-puan, dia contoh wajib tak banyak. Mesti ni contoh mesti bagi akal, wajib bagi akal tak banyak. Ada diri Allah mesti, ada sifat Allah mesti. Dan apabila Allah buat makhluk, dia panggil ada makhluk. Belum ada makhluk tak wajib, tapi Allah dah buat kita, dia panggil wajib ada lah sekarang. Itu saja contoh wajib, tak banyak. Jangan kita duk buat tambah, create sendiri. Wajib Allah buat rezeki, jadi tambahan pula. Tambahan dalam hukum akal yang digubah sendiri oleh kita. Itu jadi contoh sediam berhak. Bukan hak ilmu akidah, tapi hak kita, tokok tambah dari kita. Itulah dia. Agama ini mesti ada warisan, perlu dipertahankan. Kalau tidak, dia akan menjadi cacah merba. Apabila tidak ada warisan, tidak ada tidak ada disiplin. Sebab tu kitab ni tuan, nama dia kitab warisan. Dia tak boleh goreng. Baca kitab tak boleh auta, tak boleh goreng, tak boleh tambah sendiri. Contoh-contoh itu mesti contoh daripada ulama. Tak boleh kita nak pandai tokok tambah sendiri. Dia akan jadi tambahan di dalam agama, adalah satu bid'ah yang besar. Baik. Maka apabila kita fikir dengan akal kita ke atas makhluk,
maka dapat kita memutuskan. Memutus ni kita buat keputusan ataupun kita decide dengan akal kita. Dan menhukum, dan tu panggil atau tafsir. Dia nak kata decide tu apa dia? Menhukum lah. Dan menhukumkan dengan terima ada. Boleh nak ada dan terima tiadanya tiada makhluk. Sebelum makhluk ada, status dia dua-dua boleh terima. Terima ada, boleh Allah nak cipta, dan terima juga nak tiada. Boleh juga Allah tak nak cipta. Itu status kita, dia panggil harus pada akal. Maka ataupun terima sungguhnya, sama ada ataupun sungguh, ataupun terima sungguhnya dan terima pula tidak sungguh. Status dia ada dan sungguh. Kalau benda tu sungguh, sungguh macam kidan bakak tu sungguh tuan-puan. Sungguh Allah bersifat kidan. Sebab kidan bukan nampak. Di akhirat kelak tuan-puan Allah buka hijab boleh nampak diri Tuhan. Tapi nampak diri dia, nampak sifat ma'ani, sifat yang ada 7. Kidam tak nampak. Macam tuan-puan tengok saya, ustaz berapa lama duduk pasien sebelah? 5 tahun. Tuan-puan nampak 5 tahun? Tak nampak. Oh, dah azan dah. Jam saya belum lagi. Sikit lagi kita noktah. Cari noktah. Jadi benda tak nampak. Tuan-puan tak boleh tahu, tak boleh tengok di diri saya. Tuan-puan boleh kesan, oh ustaz ni 5 tahun dah duduk di sini. Tak, itu autak je, goreng je. Saya tengok ustaz ni orang lama ni. Tengok gaya ni, selok belok ni, dah tahu Putrajaya ni boleh jadi 10 tahun. Itu agak-agak dia je. Tapi dia tak boleh nampak. Yang boleh nampaknya ialah sifat yang ada pada diri saya. Tuan-puan boleh nampak warna saya. Boleh nampak. Sebab apa? Warna ni jenis ada. Begitu juga Tuhan. Kita akan nampak ahli sunnah wal jamaah tuan-puan, dia boleh naik tengok. InsyaAllah masuk syurga saja kita boleh nampak diri Tuhan. Sekarang tak boleh nampak lagi. Jangan minta sekarang. Sekarang dia minta masuk syurga aja tuan-puan. Jangan minta nak tengok diri dia lagi. Sekarang kita kenal dia melalui maklumat sekarang tuan-puan. Info yang kita ada melalui ciri. Kita tahu Allah ni bercirikan pertama, kedua, ketiga, keempat sampai 13 ciri basic. Ciri dia banyak. Tapi kita just basic je 13 aja ciri asas yang dirumuh oleh Abu Hasan Asy'ari. Hak lengkap ciri perfect dia ni sangat banyak, tak mampu nak kira. Tu dia panggil ciri kesempurnaan Allah Ta'ala. Sangat banyak. Tapi yang kita nak bincang basicnya 13. 13 ni tuan-puan, 7 je ciri hak nampak. Dia panggil ciri ma'ani. Qudrah sampai kalam ni semua ada. Nampak di diri dia. Hak lain tak nampak. Kenapa tak nampak? Kerana status ciri lain tu dia amrun i'tibar. Kidam tak ada mula, tak nampak. Baqa tak nampak. Allah Ta'ala kata dia ni kekal. Baqa kekal. Dia beza tuan-puan baqa dengan khalid. Terjemah sama tapi beza makna. Khalidina fiha abada. Allah jelaskan dalam Quran, dia kata syurga kekal selama-lama. Tetapi diri dia tak guna khalid, dia guna baqaun. Beza di mana? Baqa tak terima binasa. Khalid terima binasa. Tu beza dia. Baqa sama baqa, kekal sama kekal, tapi kekal diri Allah tak akan ada binasa, tak boleh terima binasa. Tetapi kekal syurga boleh bila-bila Allah nak binasakan. Maka baqa ni tuan-puan tak nampak pada diri Allah. Dia kekal selama-lama, tidak ada penhujung, tak nampak pada diri dia. Kita akan belajar semua. Baik, noktah di bawah tu tuan-puan, dia ada titik di bawah tu. Maka nyatalah bahawa hukum akal itu 3. Apabila kata wajib pada akal, ini dia nak buat rumusan tuan-puan. Ini rumusan penutup. Rumusan hukum akal ada 3. Mana dia nak rumus? Maka nyatalah bahawa hukum akal yang 3 itu, apabila kata wajib pada akal ni, maka terkena kepada barang yang tentu sungguh. Jadi rumus kita guna rumus kita. Mesti ada dan mesti sungguh. Settle. Dan mustahil pada akal itu, kalau rumus yang kedua, mustahil pada akal itu terkena kepada barang yang tentu tidak. Jadi mesti tidak, mesti tiada. Baik, settle. Dan yang ketiga, dan rumus yang ketiga, dan harus pada akal itu kena kepada barang yang terima kedua-duanya, yakni terima sungguh dan terima tidak. Ini rumus hukum akal yang ketiga, iaitu dia panggil harus pada akal, boleh ada, boleh tiada. Mudah saja.
Dan iaitu pula daripada huraian hukum akal itu bahawasanya mengetahui hukum akal itu satu tangga. Baiklah sekali, insya-Allah kita akan sambung bulan akhir, minggu akhir ni, bulan ni. Ini penutup kepada tajuk hukum akal, iaitu dia nak cerita bahawa hukum akal ini sebagai satu wasilah perantaraan untuk mengenal Tuhan. Itu penutup. InsyaAllah bulan ni tuan-tuan, akhir bulan ni kita akan tutup hukum akal. Dia nak cerita penutup itu, hukum akal itu dia panggil apa? Dia panggil hukum wasilah. Hukum wasilah ni maknanya perantaraan untuk kenal Tuhan. Sebab tu kita mesti belajar hukum akal, kerana kita sedang membincang ciri pengenalan Tuhan. Ciri pengenalan. Kenapa nak bincang ciri pengenalan Tuhan? Kerana tugas kita, peranan kita, objektif kita tuan-tuan, Allah paksa kita supaya kenal dia. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kenal dia ada metodologi. Metodologi ciri. Dan ada wasilah perantaraan. Perantaraan itu melalui hukum akal. Maka kita dah step, kita follow by step by step tuan-tuan, sehingga kita tercapai ataupun kita capai objektif kita, maqasid kita ialah mengenal Allah Ta'ala. Tapi ada metodologi dia dan ada perantaraan dia. Perantaraan kita dah settle, insya-Allah bulan depan ni kita akan settlekan tajuk ni, dan bulan akan datang terus kita masuk dia punya ciri yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil alamin.